Ada satu penyakit, nama dia penyakit Ain. Seulang balik. Namanya penyakit Ain. Penyakit ni, mata. Oh, mata merah kau Ustaz? Tak. Tu sakit mata. Orang Melayu ada sebut, dari kerana mata yang mempunyai kuasa. Mata ada kuasa. Siapa cakap? Ar-Azmi. Tahun 50-an. Ada satu penyakit, nama dia penyakit Ain. Apa dia penyakit Ain? Penyakit daripada panahan mata. Orang yang hasad, orang yang iri hati dengan kita. Bila dia tengok kita, dia puji kita, dia tengok kita, dia keji kita, kita akan ditimpa dengan penyakit, nama dia penyakit Ain. Dia tengok anak kita, alah comelnya cucu opa, alah. Balik demam budak tu. Dia puji, dia tak niat jahat. Tapi dia ada penyakit Ain, kena ke anak kita. Ataupun dia jahat, dia benci dengan cucu kita. Tapi dah kita ada, dia terpaksa lah puji, buat-buat puji. Alah cucu opa. Menyampah aku, alah, nampak tu. Budak tu pun kena penyakit Ain. Apa tanda-tanda penyakit Ain? Satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, saya bila dengar persembahan daripada kumpulan nasyid tadi, saya suka. Sebab apa saya suka? Sebab apa yang dia orang cakap, apa lirik yang dia orang nyanyikan, kita faham. Kak Som faham tak lagu dia orang tadi? Fahamlah sebab bahasa kita. Sekarang ni banyak qasidah yang orang duk main di majlis cinta Rasul ke, mahabbah Rasul ke. Lagu yang kita tak faham, dia kata apa? Orang pasang bendera, kita pun kibar bendera. Tapi tak tahu dia orang kata apa. Ya banderatin. Bagus, bukan tak bagus. Tapi maknanya apa Kak Som? Tak tahu Ustaz, oi. Yang Kak Som faham buatin. Sudah. Tapi bila kita buat satu bentuk menyanyikan qasidah dan sebagainya untuk Rasulullah kita dalam bahasa yang kita faham, dia lebih menusuk di dalam kalbu kita. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Boleh faham tak? Sambunglah. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Kita boleh sambung, kita boleh faham, kita boleh menghayati dia. Itu pentingnya. Di samping kita duk menyanyi yang Arab punya, kita duk menyanyi yang Indon punya, kita pun ada juga yang kita punya. Apa salahnya supaya lebih dekat kita dengan Rasulullah, untuk kita bercakap tentang Rasulullah, perkataan sesuatu yang kita mudah faham, mudah ingat dan boleh bawa balik sampai ke rumah, sampai bila-bila kata-kata itu. Baik, saya sebut daripada surah An-Nisa ayat 174. Allah Ta'ala kata apa? Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum, telah datang kepada kamu semua, rasulun, seorang rasul, mir rabbikum, daripada Tuhan kamu. Ada lagi dalam ayat yang lain 174 di surah An-Nisa, Allah Ta'ala kata ya ayuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum, wahai manusia, telah datang kepada kamu burhan daripada Tuhan kamu, dan dia menurunkan kepada kamu cahaya yang terang benderang, cahaya yang nyata. Allah kata ya ayuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum. An-Nisa 174. Telah datang kepada kamu tentang seorang nabi, seorang rasul,
yang dipanggil sebagai burhan. Apa makna burhan? Burhan maknanya keterangan. Orang Melayu sebut burhan. Yang betulnya burhan. Data orang KL, Bob. Nama apa? Burhan. Tapi tak glamour Ustaz. Saya glamour Bob. Tu pulanglah. Baik, sekarang kita nak cerita tentang burhan. Malam ni kita nak bercakap tentang burhan yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa yang kita bacakan tadi. Baik, wahai manusia. Bila sebut wahai manusia, Islam ke tak Islam ke, itu nama dia manusia. Islam ke kafir ke, manusia. Beriman ke tak beriman ke, manusia. Dan Allah panggil, hai manusia. Kalau datang perintah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Itu untuk orang beriman. Kutiba alaikumussyam, wajib atas kamu ni puasa. Cuba tuan-tuan bayangkan. Allah yang maha agung ni, menciptakan sekalian alam, Allah Tuhan kita, dia panggil kita dengan bahasa yang sangat sopan, halus, memuliakan kita. Wahai orang-orang yang beriman. Ui. Kak Som, oi. Oh, Kak Som. Allah panggil kita, wahai orang beriman. Menyesal aku duduk nyimbang, Ustaz panggil pula dah. Sudah. Kalau saya berlakon filem kedua kan, nak sambung filem saya yang nombor 2 ni, Zim ala Kazim, akan disambung tak lama lagi. Filem siri yang kedua. Jadi kalau ada watak hantu ke apa, saya panggil akak. Boleh jadi gelak. Duduk atas pokok gelak. Cuba gelak lagi sekali. Tak terkeluar dah gelak ni tuan-tuan ni. Tuan-tuan jadilah hantu tuan-tuan. Apa masalah pun kerja gelak. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Balik. Allah ni Kak Som, dia panggil kita wahai orang beriman. Dia tak panggil, hei Som. Oi, dola oi. Dia tak panggil. Dia tak panggil dengan perkataan yang biasa-biasa. Allah kalau nak suruh kita puasa, Allah kalau nak turunkan hukum, dia akan datangkan satu perkataan yang sangat istimewa untuk kita. Wahai orang-orang yang beriman. Oi. Diwajibkan ke atas kamu puasa. Masya Allah, hebatnya. Allah memuliakan kita dengan panggilan yang sangat hebat. Wahai orang-orang beriman. Tetapi kalau bukan perintah, Allah tak gunakan ya ayyuhallazina amanu. Allah gunakan perkataan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Sama ada beriman ke tak beriman ke, siapa ke, wahai manusia. Telah datang kepada kamu seorang yang dipanggil burhan, yang diutuskan daripada Tuhan kamu, mir rabbikum. Tuan-tuan yang saya muliakan, Allah kata dia beri kepada kita seorang yang dipanggil burhan, wakil daripada Allah, utusan daripada Allah. Nama dia apa? Nama dia Rasul, utusan. Allah punya utusan. Tuan-tuan, hari ini kita ada utusan, wakil daripada menteri kita. Tu, Tuan Abdullah kita. Tu wakil, baru wakil menteri kat NAP. Nabi Muhammad bukan wakil orang. Nabi Muhammad tu wakil Allah. Yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Tuan-tuan boleh buka nanti dalam surah An-Nisa. Daripada ayat 160, 161, 162 sampai 164. Allah Ta'ala cerita tentang Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Allah Ta'ala utuskan pada setiap umat dalam dunia ni, ada Nabi dia masing-masing. Tetapi Nabi yang terakhir, yang tidak ada Nabi dah selepas dia, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ada nabi yang Allah cerita, ada nabi yang Allah tak cerita. Ada rasul yang Allah sebut dalam Quran, ada rasul yang Allah sembunyikan nama dia. Jumlah dia berapa ramai Ustaz? Oh, 124,000 orang. Tak terhafal kita kat semua. Kita nombor telefon kita pun kita lupa. Nombor telefon jiran kita pun lupa, pakai duk tulis dalam handphone je. Hilang handphone, hilang semua. Zaman dulu tak ada handphone, duk tulis buku nombor telefon dalam buku 35. Sekarang buku 35 pun tak ada lah. Hilang handphone ni, menangislah kita tuan-tuan. Nama anak pun kita lupa. Bayangkan tuan-tuan, nama Nabi saya 100,000 lebih. Duk ada Rasul 300 orang lebih. Yang wajib kita ingat 25 orang. 25 tu sebab apa Ustaz? Sebab yang tu yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Tuan-tuan boleh ke sambung dengan saya ni? Kalau ada pelajar tahfiz, nak saya suruh dia orang sambung ni. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Boleh? 1, 2, mula. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub. Hebat. Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Khatimul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Jadi tuan-tuan, kita duk ingat 25 orang Nabi tadi. Sebab apa 25? Allah sebut dalam Quran. Belajar tentang Nabi ni. Penghulu kepada sekalian Nabi yang ratus ribu tadi siapa? Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Nabi terakhir, Khatimul Anbiya, Nabi penutup. Dia adalah Sayyidul Mursalin, ketua kepada segala Rasul. Tengok-tengok kita menjadi umat dia. Kita menjadi umat Rasulullah. Kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena banggalah Kak Somoy. Kena bangga tak jadi umat Nabi Muhammad? Kena banggalah. Pasal apa yang kita kena bangga? Yang kita ni jadi umat Nabi Muhammad? Sebab kita bernabikan seorang Nabi yang dia adalah manusia yang paling agung. Makhluk yang paling hebat di sisi Allah. Makhluk yang paling hebat di sisi Allah, Nabi Muhammad. Kita ni jadi umat dia. Allah ni hak dalam ni berapa ramai yang nama dia awal dengan nama Muhammad, melainkan Kak Gaya. Nama tak ada Muhammad depan. Kalau ada pelik ni anak kita nama Muhammad, ayah kita nama Muhammad, jiran kita nama Muhammad. Pasal apa? Pasal Nabi kami Muhammad. Kita bangga tuan-tuan. Kenapa kita jadi syukur menjadi umat Nabi Muhammad? Umat yang akhir sekali. Yalah, akhir sekali apa masalah dia Ustaz? Orang lain masuk awal, kami masuk lambat. Apa yang Ustaz? Oi, dengan sebab awak jadi umat terakhir, awak mengetahui kisah umat dulu-dulu. Bila awak tahu kisah umat dulu-dulu, awak jangan jadi macam dia orang. Dia orang bantah Rasul, dia orang bunuh Nabi dia orang. Akhirnya Allah hancurkan dia orang. Jadi kalau kamu tak nak dihancurkan, kita dah belajar daripada sejarah. Kita tengok dalam Quran, kita baca dalam Quran, kita baca dalam hadis, cerita umat dulu-dulu. Ya Allah, takutnya aku tak nak jadi umat macam dulu yang Allah binasakan. Kalau nak selamat, apa aku kena buat? Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Surah Al-A'raf ayat yang ketiga. Ikut apa yang Allah Ta'ala turunkan pada kamu. Tuan-tuan yang saya muliakan, ada Nabi yang berdakwah beratus-ratus tahun, tapi umat dia bantah. Ni hak mari malam ni ramai daripada umat yang beriman pada dia, nama dia Nabi Nuh. Nabi Nuh tu berdakwah beratus tahun, yang ikut berapa ramai? Daripada umur berapa tahun Nabi Nuh berdakwah sampai 900 tahun Allah kata, dah lah Nuh. Puak-puak ni degil keras kepala.
Batu besar atas kepala ada juga duduk. Sekarang Nuh pi buat kapal. Bawa umat kamu pi naik atas kapal, bawa segala binatang ni naik atas kapal, duduk diam-diam situ, sat lagi ku turunkan bah, sat lagi ku turunkan banjir, ranak semua orang, habis mati. Kita tak mau jadi umat Nabi Nuh, bantah Nabi Nuh, Allah datangkan banjir, habis. Tinggal satu kapal selamat tuan. Dahsyat tu. Kita tak mau jadi macam umat yang Allah Ta'ala sebut pada umat Nabi Soleh bagi kaum Samud. Umat Nabi Lut. Kita tak mau jadi umat Nabi Hud yang lawan Nabi-Nabi tadi. Apa jadi pada mereka? Jadi padang jarak, padang terkukur. Allah hancurkan mereka. Yang kedua, kita jadi umat yang terakhir sebab apa? Untung. Lepas ni kiamat. Dan kita berada di dalam kubur sebelum kiamat. Bayangkan umat daripada Nabi Adam. Dah berapa ribu tahun. Duduk dalam kubur. Kalau dapat nikmat, Alhamdulillah. Kalau dapat azab, kita ni tuan-tuan jadi umat Nabi Muhammad ni hujung-hujung tahun dah kita ni. Hujung-hujung zaman dah kita ni. Lepas ni kiamat. Yang ketiga, apa istimewanya kita? Kita akan masuk syurga lebih awal daripada umat lain. Datang lambat. Masuk syurga awal. Hebat. Nabi Muhammad punya syafaat, ada 5 syafaat Nabi di akhir zaman. Di hari kiamat. Ada 5 syafaat Nabi Muhammad yang duk tunggu kita. Pertama apa dia? Memasukkan kita daripada neraka, bertukar masuk ke dalam syurga. Syafaat lagi apa yang dia bagi pada kita? Dinaikkan darjat yang berada dalam syurga, dinaikkan darjat dia. Daripada tingkat biasa, naik luar biasa. Syafaat Nabi apa dia? Memasukkan orang ke dalam syurga tanpa hisap. Allah Ta'ala bagi keistimewaan ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Untuk kita. Nak dapat pertolongan di padang mahsyar. Kita sekarang ni banjir, ada gelombang pertama, ada gelombang kedua. Ni yang duk susah hati ni gelombang kedua pula. Gelombang kedua, hak pertama hari itu pun tinggal bumbung. Tapi kita di Malaysia walaupun tinggal bumbung, tapi bantuan hebat. Bantuan hebat, Ustaz. Oh, makcik lah. Bomba datang, polis datang, pertahanan awam datang, NGO datang. NGO tu nama dia Ngo. Ngo datang. Tambah K belakang, Ngok pun datang, Ustaz. Dia bukan datang nak menolong, mencuri barang. Ada juga, itu Ngok nama dia. Duduk di pusat penempatan, makan dapat, minum dapat, selimut dapat, kemah dapat. Dapat lagi bantuan pula tunai, Ustaz. Memanglah banjir ni susah, tapi bila dapat bantuan 100, 200, 300 pun Ustaz lega lah, Ustaz. Oh, RM500 lega lah. Barang rosak banyak, Ustaz. Kita bila duduk di pusat penamatan banjir ni, biskut ni sampai tak nampak orang, nampak biskut. Maggi ni Allah tak tahu nak khabar, tuan-tuan. Bayangkan di hari kiamat, ada tak banjir? Ada banjir? Ada. Banjir apa, Ustaz? Banjir peluh. Banjir peluh. Panahnya matahari sejengkal, peluhnya ada yang tumit, ada yang lutut, ada yang sampai hidung. Banjir dalam peluh dia sendiri. Siapa boleh tolong? Pertahanan awam, dia pun banjir. Bomba, dia pun banjir. NGO, dia pun banjir. Abang Viva, dia pun hilang lah. Habis lah. What's up guys? Dia pun tak ada lah. Kita baru ni banjir, abang WhatsApp guys datang, siap masak lagi. Di hari kiamat nanti kita akan banjir dengan peluh. Siapa yang nak tolong? Tu Rasulullah kita. Bang, abang duduk di dataran daripada pukul 8.30 tadi, sekarang pukul 10. Panas.
Panas. Panas pun tak apa bang. Makanan sebelah ni ada bang. Buffet belakang bang. Rasa-rasa nak minum kopi kat belakang bang. Tapi panas di hari kiamat je nah. Agak-agak kita sekarang kalau panas lah bawah kemah ni, apa kita boleh buat? Balik rumah. Boring lah aku. Hangat pijo kata orang Perak. Balik lah. Balik dia boleh tengok bola Malaysia lawan Thailand. Ada aircon lagi di rumah. Kak Som di sini tak dapat kursi. Bencana kepala duduk mencari mana kursi. Tak ada kursi lah adik. Jomlah balik mama. Sebelum balik singgah makan tom yam depan tu dulu. Simple hidup dalam dunia ni. Tak dapat sudah. Tapi kalaulah panas di hari kiamat, nak balik ke mana? Matahari sejengkal, orang berimpit nak tunggu berpuluh ribu tahun di padang mahsyar. Dengan peluhnya, dengan busuknya, dengan hanyirnya. Nak panggil seorang. Siapa boleh tolong? Jumpa Nabi Adam, aku tak dapat tolong. Jumpa Nabi Nuh, sorry. Jumpa Nabi Ibrahim, maaf. Jumpa Nabi Musa, tak dapatlah dia nolong. Jumpa Nabi Isa, aku pun ada hal. Engkau jumpa Nabi Muhammad. Bila kita mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, tolonglah kami dah tak tahan. Rasulullah letakkan kepala dia di tanah, Rasulullah sujud di padang mahsyar. Hari itu bukan hari sujud. Hari itu bukan hari semayang. Tidak ada lagi semayang. Tapi Nabi sujud. Allah kata pada Nabi Muhammad, irfa' ra'saka. Muhammad, angkat kepala awak. Kenapa awak sujud? Wahai Tuhanku, di belakang saya ni, wahai Tuhan, umat saya mengadu mereka dah lama di padang mahsyar. Mereka dah tak tahan tentang hitungan amal mereka. Boleh tak dicepatkan hitungannya, wahai Tuhanku? Allah kata, wahai Muhammad, bawalah mereka masuk dalam syurga. 70,000 orang masuk syurga tanpa hisap. 70,000 Ustaz. Kawasan kita ni pun parlimen lembah pantai ni. Dah ada 400,000 orang. 100,000. Lembah pantai saja ada 100,000 Ustaz. Yang nak masuk syurga tanpa hisap 70,000 je. Gelap harapan makcik ni Ustaz. Belum masuk orang Arab lagi, Pakistan lagi, Afghanistan lagi, Indonesia lagi. Parah ni Ustaz. Tak dapatlah makcik Ustaz. Makcik, bawa tenang makcik. Saya berbual dengan Datuk Fuad tadi. Saya kata dekat dia, besok saya di Langkawi. Flight saya pukul 10. Sepatutnya besok saya di Chiang Mai. Petang besok di Chiang Mai. Flight saya pukul 7 pagi. Tetapi PA saya kata, Ustaz, ni PTY minta ni. PTY. Buat di IWK, Eco Park lah apa semua ni. Macam mana tu? Saya kata tak apalah, tunda lah yang Chiang Mai tu. Atau kita mai pula dekat Eco Park Mai pula. Chiang Mai lain kali mai. Saya terima yang sini, saya terima 2 malam di Langkawi besok malam, 2 malam. Jadi tuan-tuan, saya nak sebut apa? Datuk tanya saya, Ustaz pi umrah bila? Saya pi umrah bulan 1, 15 hari bulan 1, insya-Allah. Okey, akak-akak, abang-abang semua pernah pergi umrah. Insya-Allah. Waktu kita tawaf dengan suami kita, bang, nanti kita buat umrah, kita berdua je tau. Kita jangan ikut travel. Kalau ikut travel, trouble. Nunggu orang ni hilang, nunggu orang ini lambat bang. Kita berdua je pergi bang. Lepas mayang isyak, balik hotel, tukar ihram, niat miqat, bawa isteri ni, Rabbana. 2 orang, romantiknya. Isteri pula duk pegang ke ihram, laki duk Rabbana atina. Yang laki duk baca Rabbana atina. 2 orang aja.
Tiba-tiba di belakang tu bunyi suara jemaah umrah lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rabbana atina Allahu. Sudah ni bangsa apa pula ni? Tuan-tuan pernah dengar dah macam tu? Sekali dia orang datang puak-puak Iran tu, ramai tak? Dengan badan tegak-tegak, yang makcik-makcik dia tu pula badan sado-sado makcik ni. Rendah aja tapi berisi. Oh, orang Turki, orang Iran. Dia duduk belakang kita. Yang kita ni romantik. Rabbana ahdina. Bila dia orang ikut laju belakang kita, suara pula bergegar jadi haram tau. Makcik dengan pakcik hak depan ni jadi apa? Laju tak dia berjalan? Cepat sikit orang belakang kita. Lalah dia pun jadi orang Iran. Rabbana ahdina. Dia pula Allahu Akbar. Dia pula situ. Agak-agak lah jemaah Iran, Turki hak ramai, Indonesia hak ramai ni, dia bawa apa orang? Dia kait dah orang depan dia berjalan sekali. Dengan orang depan pun dia masuk sekali. Begitulah bandingan di hari kiamat. Siapa-siapa yang masuk syurga tanpa hisap, 70,000 orang ni berjalan masuk syurga. Dia himpun orang yang ikut perjalanan dia sekali masuk syurga sekali. Berapa ramai pula Ustaz? Dalam kitab kata sekali dia raup, berapa ribu raup sekali. Seorang saja. Dia heret sekali masuk dalam syurga. Tuan-tuan, kalau kita tak termasuk hak dalam 70,000 orang, kita termasuk dalam kumpulan yang duduk di belakang dia orang ni. Duduk di depan dia orang ni. Kita pun masuk sekali. Nama dia Tumpang Toy nama dia. Jadi ya. Tumpang syafaat. Jadilah. Ni kelebihan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari kiamat tuan-tuan, dia ada kolam, bukan kolam kita lah. Nama dia Telaga Kautsar. Al-Haud, telaga, kolam. Tuan-tuan, tadi saya duduk tengok bintang, saya jumpa dengan makcik, dengan anak dia, cucu dia. Saya kata, kau nu cantiknya bintang. Bulan penuh purnama. Sebelah dia pula ada bintang. Bulan, bintang. Cantiknya. Piramli dia tengok yang tu gamak. Bulan, sebelah dia bintang. Nampak dah? Malam bulan di pagar bintang. Nampak? Malam bulan di pagar bintang. Saya rasa tak mau main ceramah untuk tengok bulan. Cantiknya ciptaan Tuhan. Tambah seri cuaca malam. Murni sungguh ciptaan Tuhan. Malam bulan tuh. Cantik. Bagaimana Allah jadikan bulan bintang. Saya duduk tengok bulan bintang. Kita tak nampak lagi bintang ni. Tunggulah bintang langit ni cerah tuan-tuan. Bergemelapan bintang. Kata Rasulullah, siapa-siapa yang dapat minum air daripada kolam aku, dia tak akan dahaga sampai bila-bila. Dan mereka akan minum daripada gelasnya. Yang mananya gelas itu lebih banyak daripada bintang di langit. Mudah-mudahan kita dapat minum air daripada Telaga Kautsar. Tuan-tuan, kita selalu dengar tentang titian sirat. Ada orang sebut rambut yang dibelah 7. Bang, ulang balik bang. Tempat titian sirat, dia bukan cerah. Tempat titian sirat gelap, lebih gelap daripada kita ni. Dah lah gelap. Laluan titi dia pula halus. Di bawah tu neraka. Siapa yang selamat, lalu macam kilat. Yang selamat, lalu macam naik kuda. Yang selamat, berdesup dia berjalan. Ada yang merangkak, jatuh. Ada yang pijak, jatuh. Dan malaikat mengait kaki mereka, jatuh dalam neraka. Siapa yang berdoa pada kita di hujung jambatan, di hujung titi, sirat? Nabi kita. Nabi kata, salim. Salim, salim. Ya Allah, selamatkanlah umat aku. Mereka nak melalui titian sirat. Yang menunggu kita di titian sirat, doa untuk kita, Rasul kita.
Kemudian bila kita lalu tuan-tuan dekat dengan neraca, nama dia mizan. Ada yang berat belah kanan, syurga. Ada yang berat belah kiri, neraka. Ada yang timbang dia sama. Neraka pun tidak, syurga pun tidak. Sama je. Nabi Muhammad lah yang tolong bagi syafaat beratkan belah kanan, masuk dalam syurga. Tiba-tiba kita hari ini di dunia benci Nabi Muhammad. Dia yang nak tolong kita. Tengok-tengok kita dalam di dunia ni paling jarang sebut Nabi Muhammad. Padahal Nabi yang nak tolong kita. Kita tak pernah teringin menziarahi makam Nabi Muhammad. Padahal dia yang nak tolong kita. Kita tak pernah pun tuan-tuan cinta pada Rasulullah. Tak pernah ingat nama isteri dia, anak dia. Tak pernah ingat nama keluarga dia. Tak pernah tahu tentang sirah dia. Sedangkan dialah yang akan bantu kita di hari kiamat. Sebab itulah di Malaysia ni sejak ratusan tahun yang lepas, tak kira bulan apa pun, Rabiul Awal ke, Rabiul Akhir ke, Jamadil ke, Jamadil Akhir ke, Rejab ke, Sya'ban ke, kita akan sebut Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, supaya mendatangkan perasaan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom tuan-tuan, kita selawat sekali. 1, 2, mula. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ustaz, kenapa Yasin Ustaz? Kenapa Toha Ustaz? Salatullah salamullah ala Yasin Rasulillah ala Toha Rasulillah. Yasin tu bukan nama surah Yasin ke Ustaz? Yasin wal Quranil Hakim. Toha bukan Quran. Ya. Yasin itu nama surah dalam Quran. Ya. Toha tu nama surah dalam Quran. Ulama-ulama tafsir mengatakan bahawa nama Yasin, nama Toha adalah nama lain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan yang sangat lembut. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin, demi Al-Quran yang bijaksana, sesungguhnya awak adalah seorang rasul. Maka Yasin itu nama lain bagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toha ma anzalna alaika, tidaklah kami menurunkan pada awak. Awak tu siapa? Toha. Siapa yang dapat Quran? Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad tu nama lain baginya ialah Toha. Ustaz, Nabi Muhammad ada berapa nama Ustaz? Hampir 200 nama. Nabi Muhammad ada namanya hampir 200. Yang kita tahu Ahmad, yang kita tahu Ahmad, yang kita tahu Mahmud, yang kita tahu Abul Qasim, yang kita tahu Toha, yang kita tahu Yasin, yang kita tahu Muqaffi. Muqaffi itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom tuan-tuan yang saya muliakan, bila ada PTY, bila ada Pakida buat program macam ni, tadi kita dengar Presiden PTY pun kata, Datuk Pakida pun sebut, nak teruskan program-program macam ni, mendatangkan cinta kepada Rasul. Buat. Walaupun orang kata macam-macam. Ada yang kata bid'ah lah, tak boleh lah, Nabi tak buat lah, apa tak buat lah. Atau kalau kami tak buat malam ni nak pergi mana? Tuan-tuan lah, kalau malam ni tak datang cinta Rasul, mahabbah Rasul malam ni, agak-agak malam ni tuan-tuan pergi mana? Tidur. Tu mana duduk seorang-seorang lelaki tak ada, tidur lah makna. Ada suami boleh tak buat kerja lain?
Ya, orang muda lepak naik motor. Wow. Wow. Ha. Yang ada suami, ada isteri, bolehlah pergi lepak kedai Tom Yam. Pergi lepak kedai mamak tengok bola. Tapi kita hari ni Allah Ta'ala pilih kita. Mari duduk sini ada selawat. Mari duduk sini dengar cerita tentang Rasul. Kenapa Rasul itu kita perlu sayang, kita perlu cinta. Allahu Akbar. Seronok abang kita bagi air mineral kat orang depan. Orang belakang tak apa kah? Baik tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Balik pada An-Nisa 174. Apa makna burhan? Yang tadi Ustaz, yang tadi muqaddimah. Muqaddimah. Pukul 10 minit Ustaz. Yang tadi muqaddimah. Yang ni baru tajuk. Wahai manusia, telah datang pada kamu seorang burhan. Apa makna burhan? Keterangan. Apa makna burhan? Keterangan. Daripada siapa? Daripada Tuhan awak. Siapa? Allah. Allah datangkan pada awak keterangan yang benar. Dalam ayat lain Allah sebut bil haqqi mir rabbikum. Yang benar daripada Tuhan kamu. Apa makna benar? Tuan-tuan ingat kata-kata saya ni. Apa makna benar Kak Gaya? Benar ialah apa yang kita dengar sama dengan apa yang kita tengok. Kalau kita dengar lain, tengok lain, itu tidak benar. Apa yang disampaikan sama dengan apa yang kita jumpa, itu namanya benar. Pernyataan sama dengan kenyataan, itu nama dia benar. Ulang balik. Pernyataan sama dengan kenyataan, itu dipanggil apa? Benar. Okey, apa yang kita dengar? Cuba ingat, apa yang kita dengar? Apa yang kita diberitahu? Yang kita diberitahu, manusia berasal daripada beruk. Manusia asal dari beruk. Itu yang kita dengar. Nama dia teori Darwin. Darwin kata manusia beruk. Asalnya berjalan 4 kaki, tegak-tegak jadi orang. Itu pernyataan. Cuba tengok, betul kah? Kita pun tengok dalam National Geographic dengan cucu kita. Cerita orang hutan, duduk menu hutan tu. Makan pisang, ngap-ngap. Cucu kata, nenek, apa tu takut? Hai, jangan takut. Itulah asal kita. Sudah. Maka saya pun sebut pada tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan. Anak-anak beruk yang saya hormati. Agak-agak marah tak? Marah. Ustaz melampau ni. Tanpa orang. Tuan-tuan dan puan-puan. Cucu-cucu beruk yang saya hormati. Marah pula. Cuba saya tukar. Tuan-tuan dan puan-puan. Anak-anak cucu Adam. Rasa bangga tak? Nabi kot. Ni yang datang malam ni semua keturunan Nabi. Namanya apa? Nabi Adam. Pernyataannya kita dengar tak sama dengan realiti. So, benda tu tak betul. Tuan-tuan, siapa yang mula-mula buat kapal terbang? Wilbur Wright. Siapa yang mula buat kereta? Daimler, Ford. Siapa yang mula-mula buat lampu? Ni Edison. Siapa yang buat telefon? Bell. Bukan yak-yak-ye tu. Itu pun Bell juga. Itu Bell dengan Sri. Yak-yak-ye. Tak puasa. Siapa yang panjat Everest? Hillary. Siapa yang pusing dunia? Gagarin. Manusia akan ingat benda yang nombor 1. Manusia akan ingat yang nombor 1. Siapakah beruk yang pertama?
Dah kata manusia asal pada beruk, nama beruk yang pertama siapa? Seorang pun tak tahu. Tapi kita manusia daripada Adam. Makhluk yang pertama, Nabi Adam manusia. Dapat jawapan, itulah kenyataan. Maka Al-Quran itu adalah realiti, kenyataan. Kalau awak terima Quran, awak menerima burhan, awak menerima keterangan, awak betul. Bila awak tak ikut Quran, bila awak menolak Quran, Quran awak tolak, awak tak betul. Sebab tu tuan-tuan tengok hari ni. Cuba tengok hari ni tuan-tuan. Dalam kemah, di luar kemah, macam-macam warna kulit. Macam-macam warna kulit. Saya kulit apa? Kulit ciku. Kulit ciku, nama dia sawo matang. Sawo tu ciku, buah ciku. Matang tu masak, ciku yang masak. Cuba tengok ciku masak. Itu kulit kita tu. Ada orang yang kulitnya yang putih, yang mulus. Ada pula, ya Allah, nampak mata je putih, hak lain gelap. Ada yang putih merah. Ni bangsa apa pula ni? Kenapa kita hari ini berbeza-beza warna kulit? Sebab Allah Ta'ala sebut, Nabi Muhammad sebut, manusia dijadikan daripada tanah. Khalaqahu min turab. Manusia daripada tanah. Dan tanah tu pula diambil daripada berjenis-jenis tanah. Tanah lumpur, tanah liat, tanah putih, tanah gambut. Dikumpulkan sekali, dibentuk manusia yang pertama, namanya Nabi Adam alaihissalam. Daripada situlah manusia jadi macam-macam warna kulit, macam-macam bahasa, li ta'arafu, supaya kamu saling kenal mengenali. Dengan warna kulit kita boleh tahu ini orang India, ini orang Cina, ini orang Melayu, ini orang putih, ini orang Arab, ini orang Pakistan, yang ini orang Bangladesh. Semua kita boleh kenal. Hebatnya Allah. Yang ni lah dia Al-Quran. Dia cerita tentang asal-usul manusia. Baik. Apa yang kita dengar, itulah yang kita nampak. Tuan-tuan, kita dalam setiap hari, setiap zaman, kita akan datang macam-macam propaganda yang nak memesongkan kita daripada Quran. Propaganda dulu, manusia dari beruk, supaya kita menolak Quran. Manusia dari tanah, manusia dari Adam. Propaganda. Ada satu propaganda yang membawa suatu benda yang berbeza dengan burhan. Manusia hari ini boleh dapat anak tanpa perlu berkahwin. Manusia hari ini boleh dapat anak tanpa melalui proses persenyawaan. Manusia hari ini boleh dapat anak melalui proses, nama dia klon. Kak Som sekarang tak payah kahwin kalau nak anak. Rahim dalam perut Kak Som tu, ambil benih Kak Som, masuk dalam rahim Kak Som, dan Kak Som mengandung. Kemudian Kak Som pun beranak. Muka anak Kak Som sebiji macam muka Kak Som. Nama dia klon. Ni. Tak payah benih lelaki, tak payah air mani laki-laki, duduk diam-diam jantan. Boleh belah. Kami dah boleh buat teknologi maju sekarang. Boleh mengandungkan orang perempuan tanpa bersenyawa. Tuan-tuan, saya dijemput untuk menghadiri taklimat yang disampaikan oleh seorang profesor. Saya dengar penjelasan dia. Dia kata dah boleh buat dah. Orang perempuan tak payah kahwin. Dia akan dapat anak muka sebiji macam muka mak dia. Dalilnya apa? Dia tanya dalil pula. Dalilnya ialah Nabi Isa tak payah beranak melalui bapa. Mak dia sendiri boleh mengandung tanpa bapa. Itulah dalil klon. Terkejut beruk saya.
Bukan kata terkejut beruk dah. Terkejut biawak saya, tuan-tuan. Ada soalan daripada semua? Prof? Ya. Tadi Prof cakap, orang perempuan boleh mengandung tanpa benih laki-laki. Tetapi dalam Quran sebut, Allah Ta'ala sebut, di dalam Al-Quran, nak dapat anak, mesti bercampur dua benih, laki dan perempuan. Allah sebut, khalaqal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Allah yang menjadikan kita, dan Allah bagi tahu kita, kalau manusia nak berlaku manusia, jangan campur laki perempuan. Apa yang dok cakap tak sama dengan Quran cakap. Manusia Allah buat, bukan manusia ni manusia buat. Benda tu perlu disiasat. Yang kedua, dok cakap tadi bahawa klon telah berlaku. Mereka cuba bayi klon pada seekor kambing biri-biri. Nama dia Dolly Finland. Dolly Finland ini kata dia dimasukkan benih dia dan dia beranak. Muka anak kambing biri-biri tadi macam muka mak dia. Saya kata, dok, memanglah binatang muka sama. Tuan-tuan pernah tengok ada muka ikan lain? Pernah tengok? Muka beruk sama je, tuan-tuan. Muka ular lagi sama. Muka kambing memang sama. Masa bila punya muka kambing ni? Yang ni lain sikit hidung dia, kita tengok tak ada. Binatang semua sama, rimau muka sama. Dan dia kata pula sayangnya Dolly Finland tu dah mati. Dia kata sayangnya Dolly Finland telah meninggal dunia. Saya kata, dok, binatang bukan meninggal, dok. Binatang tu mati, dok. Yang keempat, dok sebut tadi, Nabi Isa tu contoh bayi klon. Tadi dok cakap, bayi yang keluar tadi macam mak dia, muka macam mak dia, jantina macam mak dia, nama klon. Nabi Isa tak serupa Maryam, Nabi Isa jantan, Nabi Isa lelaki, Nabi Isa tak sama dengan Maryam. Masa bila Nabi Isa tu klon? Benda ni mustahil. Tutup buku saya cakap. Jangan ambil semua daripada orang kafir untuk dijadikan pegangan kita sehingga kita menolak burhan. Zaman sekarang, tuan-tuan, orang cari jalan macam mana nak tolak burhan, nak tolak Quran. Sehinggalah Quran ni hanya untuk malam Jumaat saja. Untuk orang mati saja Quran. Untuk lain-lain jangan. Ini kesilapan kita. Nabi Muhammad, dia tinggalkan kita Quran untuk kita hidup. Yalah Ustaz, dalam Quran ada apa Ustaz? Ada apa engkau cakap? Di dalam Quran ada segala-galanya, bang. Abang nak tanya tentang apa? Tentang langit. Quran cakap. Abang nak cerita tentang bulan. Quran cakap. Bulan dan matahari takkan bergaduh. Bulan dan matahari takkan aksiden. Bulan takkan aksiden. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari satu jalan, bulan satu jalan, siang satu jalan, malam satu jalan, takkan aksiden. Cuba tuan-tuan tengok jalan kita sekarang. Bah di situ, bapak lori di situ, motor di situ, van di situ, kereta di situ, motor elektrik kat gayah pun di situ. Kemudian kita buat kempen, janganlah bergopoh gapah di jalan raya. Anda mampu mengubahnya. Pandu selamat, jiwa selamat. Nak selamat apa tuan-tuan? Cuba tengok tu 3 orang, 4 orang naik motor. Kenapa tak ambil ilmu Quran tentang sistem jalan raya? Ada tak sistem jalan raya dalam Quran? Ada. Tadi sebutlah. Matahari satu jalan, bulan satu jalan, siang satu jalan, malam satu jalan. Engkau jalanlah, takkan bergaduh matahari dan bulan. Semalam saya pergi ke forum perdana, rakaman forum perdana. Saya tengok satu motor kena langgar dengan trailer. Pecah kepala ni, keluar otak.
Motosikal lawan dengan trailer. Siapa menang? Trailer. Di situlah motosikal, di situlah trailer lalu. Kenapa tidak dibuat laluan khas untuk motosikal? Ada. Ada tak jalan raya kita ada? Di KL ada jalan khas untuk motosikal? Bagus. Lebuh Raya Batu Wak Kulim ada laluan khas untuk motosikal. Paling selamat. Aksiden jarang di Lebuh Raya Batu Wak Kulim. Sebab apa? Masing-masing berada pada jalan dia. Lori, engkau duduk jalan kau. Engkau jangan gatal pakai lorong tengah. Bas, engkau tu besar gedabak. Engkau jangan pakai lorong yang untuk kenderaan lain. Sistem. Kemudian dalam Quran, dalam hadis sebut. Berapakah luas satu jalan? Islam sebut. Kemudian Allah Ta'ala sebut. Wala tamshifil ardi maraha. Jangan berjalan atas muka bumi dengan sombong. Mentang-mentang awak naik GTR, sombong. Exhaust besar paha, oh, kau belagak. Mentang-mentang kau naik RX, terbang pula. Jangan. Mentang-mentang kau tu besar, lori kontainer, trailer, lantaklah. Kalau aku rempuh pun, aku tak jadi apa. Allah pesan, jangan sombong. Elakkan kesombongan di jalan raya. Sistem jalan raya ada di dalam Quran. Sistem apa lagi Ustaz? Segala-galanya. Apa Ustaz? Sistem ekonomi. Sistem ekonomi. Tuan-tuan, kedai di luar sana, pasar raya di luar sana, nanti jam 10.30 tutup. Yang buka nasi kandar. Kedai mamak buka. 7E buka. Yang lain-lain tutup lah. Ada tak kedai yang tak tutup? Ada kedai yang tak tutup? Kedai apa yang tak tutup? Kedai beg kuning. Tutup tak? Dok, hak paling jawab kuat orang perempuan. Dok, nampak tu. Balik saya lagi beg kuning apa ni? Dia suka tengok orang hantar barang. Dia suka tengok tu. Rider tu. Tok atas pagar dia suka tengok. Order mak sampai dah. Berlarilah tengok. Beli baju dalam lah. Ni. Sekarang siapa paling kaya? TikTok. Paling kaya. Siapa yang paling kaya? Alibaba. Siapa yang paling kaya sekarang yang banyak perolehan? Rider. Grab. Siapa yang paling kaya sekarang tuan-tuan? Shopee. Bisnes mereka 24 jam tuan-tuan. Kenapa mereka mudah? Kenapa mereka boleh berjaya? Sebab mereka mudah diakses. Mereka sudah senang dibeli. Kita tak payah cari parking. Kita tak payah bayar parking. Datang je barang tu. Dulu kita nak pergi Langkawi, beli pinggan mangkuk. Sekarang nak pergi lagi. Dulu kita beli coklat di pinggan di Langkawi. Sekarang nak beli lagi tak? Sekarang semua boleh online. Tuan-tuan, benda ni ada tak dalam Quran? Ada. Tapi sayang, orang kita baca, dia tak perasan. Nama dia apa? Al-Ankabut. Labah. Allah kata, tengok labah-labah. Macam mana dia buat sarang. Daripada air liur dia buat sarang. Dia connect. Dia tolak sana, dia pergi sana, dia campur sini, dia pergi sini, dia inter sana, dia inter sini. Akhirnya bila dah siap inter, namanya pun siap. Nama dia jaring. Sarang labah. Orang putih panggil jaring tu apa? Orang putih panggil jaring apa? Nets. Inter. Kalau awak nak berjaya, kuasai sarang labah-labah. Sebab tu tuan-tuan tengok wifi. Lambang dia sarang labah-labah.
Diambil situ. Tuan-tuan tengok balik, kalau awak nak berjaya, awak kena ada connection. Bisnes awak mesti ada connection. Hari ini tuan-tuan, connection itulah yang mereka pakai. Mereka boleh jual satu dunia barang, tuan-tuan. Sayang, orang kita hanya menggunakan internet hanya untuk menyebarkan berita palsu. Kita hanya menyebarkan internet, menggunakan internet nak bagi orang pening kepala, bergaduh. Ni tak habis-habis bergaduh. Orang Malaysia tak habis-habis bergaduh. Ada je isu. Sekarang yang hangat ni isu, yang mayat budak tu, anak kecil. Pakak duk hentam pumpang. Itu kerja dia. Lepas habis mayat 16 hari ni, apa pula tuan-tuan nak cerita? Yang bangsa lain mereka gunakan internet buat duit. Jual ubat dalam tu, jual tudung dalam tu, jual mangkuk dalam tu. Jual orang pun dalam tu. Mereka jadi billionaire. Mereka guna kenderaan, teksi, hantar barang, gunakan benda itu. Sampailah segala perkhidmatan pun guna benda itu. Hari ini tiket kapal terbang, tiket kereta api pun gunakan sarang labah-labah. Dan sarang labah-labah tu Allah Ta'ala ada sebut di dalam Quran. Sebab tu tuan-tuan, insya-Allah, kalaulah boleh kita belajar tadabbur. Jom tuan-tuan, kita sini ada alim ulama kita, PTY, Pakida, buat satu kuliah, satu ayat kita tadabbur. Satu ayat kita tadabbur. Ini ayat apa? Ini ayat apa? Ini cerita tentang apa? Betapa hebatnya orang Islam, tuan-tuan. Sekarang ni kita jadi lemah. Sebab apa? Ada depan mata, tapi kita tak apa nampak. Apa? Surah Al-Fatihah, Al-Baqarah. Surah nombor 2, surah lembu. Surah nombor 2, surah lembu. Dalam Quran ada sebut lembu. Lembu kan bodoh. Lembu kan bengong. Lembu kan dicocok hidung. Lembu kan, busuk ustaz, lembu ustaz. Awak kata dia busuk. Awak kata dia bodoh. Awak kata dia dicocok hidung. Tapi Allah letakkan nama dia dalam Al-Quran. Kenapa lembu? Bang, di Malaysia ada 6,000 surau, 6,000 masjid. Di Malaysia ada 6,000 masjid. Ada 18,000 surau. Keseluruhan dia 24,000. Kalaulah satu surau dan masjid, mereka buat 10 ekor korban. Maknanya lembu korban setahun 240,000 ekor. 240,000 ekor lembu darab dengan RM5,000 seekor. Ada 1.25 bilion duit orang Islam. Siapa kata orang Islam miskin? 1.25 bilion Kak Som. Siapa yang jual lembu sini? Siapa yang buka ladang lembu? Kita import dari Kemboja, dari Thailand. Kita bawa masuk daripada Australia. Yang bela lembu Australia, yang bela lembu New Zealand, kita tak bela. Kalau bela pun skala kecil. Akhirnya kita tak jadi kaya, padahal lembu tu boleh bawa kekayaan. Itu baru saya cerita 10 ekor satu masjid buat korban. Belum kita tengok kedai tom yam. Belum kita tengok kedai nasi kandar. Belum kita tengok restoran. Belum kita tengok tiap-tiap hari orang makan daging. Agak-agak berapa ribu ekor sebulan. Jom anak-anak muda yang ada di sini, ubah pandangan. Pertanian, peternakan bukan kotor. Pertanian, peternakan itu ialah jutawan.
Bila kita jutawan, kita boleh tolong bangsa kita. Boleh tolong agama kita. Saya cakap macam ni sebab apa? Sebab tiap-tiap malam saya ceramah. Tiap-tiap kali ceramah, orang akan bawa tabung kutip derma. Nak buat surau, nak buat masjid, nak buat itu, nak buat ini. Berapa sen dapat tuan-tuan? Sampai bila kita nak bawa tin, nak bawa tong, nak kutip derma? Tuan-tuan masuk dalam masjid, agak-agak ada berapa tabung? Tuan-tuan masuk dalam pintu masjid, agak-agak ada berapa tabung? Tabung anak yatim, tabung fakir miskin, tabung wakaf, tabung asnaf, tabung pengurusan, tabung kuliah, tabung elektrik. 8 tabung. Berbaris. Sampai bila kita nak kutip derma? Kita ada tanah felda yang banyak, tanah velcro yang banyak, bela lembu dalam tanah felda, bela lembu dalam tanah velcro. Susu lembu, hasil susu lembu, bisnes susu lembu Australia, New Zealand dan Belanda, $1 trilion setahun. Susu lembu saja. Kulit lembu untuk dibuat sarung cushion kereta, 5 ekor lembu untuk sarung cushion leather seat memerlukan 5 ekor lembu. Daripada lembu, tuan-tuan belajar tentang daging. Dari lembu belajar tentang cushion. Dari lembu belajar tentang genetik. Daripada lembu tuan-tuan belajar tentang vaksin. Daripada lembu kita belajar tentang dia punya tulang. Satu lembu tu semua manfaat. Sampai tai lembu pun manfaat. Tapi bila kita sebut lembu, bodoh macam lembu. Habis. Kita tak ambil kisah kenapa Allah letakkan nama surah lembu. Tuan-tuan, 15 hari bulan ni, saya nak pergi umrah insya-Allah. Kali ke berapa Ustaz? Tak ingat. Tak ingat. Setahun, tak berapa kali saya pergi umrah. Pasal apa Ustaz kerap pergi umrah? Sebab saya bawa orang. Saya bimbing orang. Kali ini Ustaz bawa berapa ramai? Tak ramai pun, 130 orang. Tuan-tuan tahu tak? Orang Malaysia setahun pergi umrah 250,000 orang. Ramai tak? Ramai. Satu orang belanja 10,000. 250,000 orang darab dengan 10,000, duk ada berapa bilion? Bilion tuan. Kalau tuan-tuan kira guna iPhone sekarang, tak terkira tu, kosong tu. Banyaknya duit. Agak-agak siapa untung? Syarikat kapal terbang untung. Hotel di Mekah untung. Kain ihram untung. Beg bagasi untung. Tali pinggang punya beg untung. Tali pinggang hijau untung. Agak-agak berapa persen yang dapat pada orang kita? Berapa persen daripada 2.5 bilion ini dapat pada kita? Beg besar, free kan? Beg sedang, hadiah kan? Beg sandang pun kita dapat. Kain ihram dapat? Dapat. Kain telekung dapat? Dapat. Ni tempat letak kasut dapat? Dapat. Hadiah dari travel bang. Beg ni made in apa? Saya ulang balik. Beg 3 ni made in apa? Dia ada ke bayar zakat untuk kita? Usaha pi negara Cina, beli ihram, beli telekung, beli tisu. Baik. Saya 30 tahun ceramah, 34 tahun ceramah. Waktu saya ceramah, saya tak pernah minum walau seteguk air. Tuan-tuan pernah tengok saya ceramah, saya minum air? Tak pernah kan? Apa cerita koma ke apa ke, memang saya tak akan minum. Jadi tak payah tuang lah, tuan-tuan. Okay?
Saya takkan minum, tuan. Saya dah ceramah ni berapa? Saya start dia pukul apa? Pukul 9, 9.30. Sekarang 10.30. 1 jam dah saya ceramah. Terasa tak? Tak terasa, bukan tuan-tuan cakap. Yang terasa saya, tuan. Langsung saya lupa, tuan. Apa saya nak cakap dia, tuan-tuan? Beg. Syarikat umrah, mereka tempah beg tu, pergi ke China. Saya kata, apa salahnya beg-beg tadi kita beli daripada koperasi masjid. Seluruh masjid dalam Malaysia ni bentuk satu koperasi besar. Seluruh syarikat haji, seluruh syarikat umrah nak bagi hadiah pada jemaah masing-masing, kami pembekal beg. 3 beg kami, kain ihram dari kami, kain telekung daripada kami, biji tasbih daripada kami. Agak-agak tuan-tuan, masjid boleh untung 40 juta. Tak payah kutip derma lah. Ni konsep Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau korporat-korporat tak tolong masjid, macam mana nak hidup? Akhirnya bawalah ceramah tabung. Sampai bila, tuan-tuan? Sekarang kita kena bercakap soal ekonomi. Dan ekonomi untuk kita, bangsa kita, umat kita sangat besar. Lembu saja besar. Sampai bila, tuan-tuan, tu saya cakap. Baru ni saya dengar khutbah Jumaat. Saya duduk dengar khutbah. Hukum melaksanakan zakat pendapatan adalah wajib. Hukum zakat pom. Bagus. Khutbah yang bagus. Segala perolehan, penjualan, pendapatan, penggajian, perniagaan, maka hendaklah dibayar zakat. Sedingon. Segala pendapatan, perolehan, harta pusaka yang dapat, jual buah kelapa sawit, kena dapat bayar zakat. Oh, sedengar. Bagus. Khutbah yang sangat jelas cerita tentang zakat. Tapi kalau saya penulis khutbah, saya akan bercakap pada jemaah, jom bangunkan ekonomi supaya kita jadi pembayar zakat. Bukan hanya cerita, yang ni kena zakat, yang ni kena zakat, yang tu kena zakat. Baik kita cerita, bang, jadilah penternak lembu. Bisnes besar, bang. Bang, jadilah kelang yang mengeluarkan baju, bang. Bisnes besar. Kalau saya jadi penulis khutbah, saya akan cakap. Bagi galakan pada anak-anak muda, awak boleh bangunkan ekonomi di tempat awak. Allah, tuan-tuan, bila orang kaya, bila dah banyak duit, baru bercakap tentang zakat. Ini nak bayar apa ni? Makcik kata aku berniaga goreng pisang pun kena bayar zakat ke? Mana makcik tu? Kalau saya jadi penulis khutbah, saya akan ajar pada makcik macam mana nak bagi pisang makcik laku. Mula-mula kena buat viral. Nama dia apa? Gorpis. Goreng pisang. Bila buat besar banner tu, selamat datang, Gorpis Ranguk. Gorpis? Berhenti orang. Apa dia Gorpis makcik? Goreng pisang. Oh, Gorpis. Dulu beratur orang datang, tuan-tuan. Sebab apa? Bakar. Cendol bakar. Berhenti orang. Cendol bakar satu. Mana dia bakarnya cendol ni? Sama je. Rupanya tokenya bakar. Tuan-tuan. Bisnes. Tuan-tuan tengok ada restoran 40 hari daging kambing beratur sampai ke highway. Tuan-tuan tengok nasi buluh bambu apa lama di Sungai no. Sampai jam jalan di Sungai. Kita kena belajar macam mana mereka bisnes. Hebat perniagaan mereka. Yang ni kena bagi galakan supaya mereka ini bekerja. Bagaimana nak bekerja supaya awak jadi kaya? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, nama dia sedekah. Bersedekahlah sehingga awak kaya.
Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, yang ni yang kadang-kadang tak sampai. Kita hanya baca dan hafaz. Kita hanya baca dan hafaz surah Al-Baqarah. Tapi kita tak pernah ambil. Yang ambil Baqarah ialah Australia. Yang ambil Baqarah ialah New Zealand. Mereka lebih banyak lembu pada orang. Yang bela lembu ialah Dutch lady, Dutch baby. Akhirnya orang Belanda dalam peti ais kita sekarang. Di mana lembu kita yang mengeluarkan susu? Mai kita pula dia kata jangan minum susu lembu, nanti bodoh. Anak kamu bodoh sebab minum susu lembu lah. Aku pun menyusu badan dengan anak aku bodoh juga. Jangan cakap macam itu. Yang nak minum susu badan 2 tahun. Wa fisaluhu fi amain. Takkan kita yang tua bangka ni minum susu badan ni? You tengok makcik leha bawa anak kecil, meleha susu. Susu lembu lah. Tapi ustaz kita duk ajar. Tu bagi minum susu lembu jadi bodoh. Padahal susu lembu tu Allah sebut dalam Quran. Berada di antara 2 kantung. Tak terusik dengan kantung ni. Tak terusik dengan kantung ni. Keluar dia susu dengan bersih. Yang menyihatkan badan kita. Lah, sayang tuan-tuan. Akhirnya kita pun jauh daripada lembu. Kalau saya tuan-tuan, saya gerakkan balik pertanian penternakan. Kerjakan balik. Buat supaya kita boleh hidup dengan lembu. Bagaimana nak bisnes, awak kuasai internet. Awak boleh buat jualan online. Awak boleh jadi labah-labah di dalam dia. Tuan-tuan, jangan gunakan laman sosial tuan-tuan mengutuk, memaki. Jangan. Menyebar fitnah, mengata, mengadu domba, jangan. Tuan-tuan buatlah benda yang baik daripada media sosial. Facebook saya taklah banyak. Ada 2 juta ya followers. Instagram taklah banyak, 1.3 juta. TikTok pun tak banyak, 1.8 juta. Tapi kalau saya gunakan sebaik-baiknya, juta-juta yang duk ikut saya boleh buat apa? Saya akan naik kereta api dari KL Central menuju ke Hak Nyai. Bersama dengan Tabung Haji Travel. Tahun lepas, bulan lepas saya bawa 400 orang. 400 orang naik kereta api daripada KL Central, sewa satu kereta api. Saya gunakan media sosial saya. Saya baca ayat Quran, saya sebarkan, saya guna media sosial saya. Saya tak menimbulkan sial daripada media sosial. Jom tuan-tuan. Tuan-tuan di sini, semalam 2 hari lepas saya bercakap di satu masjid. Pengurusi dia kata, Ustaz, orang muda tak datang masjid kami Ustaz. Kami orang tua-tua 6 series Ustaz. Orang muda tak ada, kami tak pandai Ustaz. Tiba-tiba ada satu budak, dia umur 7 tahun. Dia azan cukup sedap. Saya panggil adik, Dek, mari. Ayah bawa adik mai. Saya pun suruh dia azan. Allahu Akbar, Allahu, dia azan. Tengah-tengah azan, sakit tekak. Tak boleh tak, sakit tekak. Saya kata, bang, abang ambil 2 orang anak muda yang pandai di dalam bidang Facebook, TikTok. Suruh mereka rakam. Suruh sebarkan dalam Facebook. Sebarkan dalam TikTok. Budak ni akan jadi viral. Bila dia jadi viral, tulis, adik ini adalah Bilal cilik di Masjid Al-Mu'min. Datanglah. Orang akan datang, tuan-tuan cari, tuan-tuan. Mi udang tepi kubur pun datang. Mi udang tepi kubur. Sambil makan, sambil tengok kubur. Tak ada. Pasal viral. Inilah teknologi sekarang. Benda yang hebat, benda yang bagus, orang akan datang. Tuan-tuan, pagi tadi, di sekolah saya, 12 bas datang melawat sekolah saya.
Termasuk daripada lembah pantai ni pun ada, Keramat pun ada. Hari ni 2 bas dari KL. 1 bulan berapa ribu Ustaz yang melawat sekolah saya. Tok Ustaz kata bulan lah, tahun lah, dah hujung tahun. 150 sehingga 170 ribu orang yang datang. Bayangkan tuan-tuan, dalam sebulan tu ada lebih 10 ribu yang datang melawat. Hari ini ada 1 bas dari Singapura datang. Minggu lepas 2 bas dari Singapura. Minggu lepas dari Vietnam datang. 1 bas dari Vietnam datang. Tuan-tuan, di taman kita ni ada masjid. Macam mana nak bagi orang datang ke masjid kita? Ikut pengajian, ada apa di masjid kita? Tu yang ada di Sungai Petani. Ada satu ustaz di Merbuk. Dia buat satu masjid, ada hotel. Dia buat satu masjid, ada dobi. Ada restoran western. Ada restoran kampung. Ada restoran tom yum. Dalam masjid dia ada car wash. Dalam masjid dia ada tempat budak-budak belajar. Dalam masjid dia tempat untuk buat kenduri kenara. Saya bulan lepas saya forum dengan ustaz tu. Dia kata, Ustaz, ana minta maaf, ana nak balik awal. Nak ke mana pula? Besok orang nak melawat sekolah ana 3,000 orang. Ana nak masak nasi biryani kat dia orang. 3,000 orang nak masak nasi biryani. Siapa nak masak? Ana lah nak masak. Bayangkan tuan-tuan, masjid juga jadi tempat kenduri kahwin. Dialah tempat masak untuk orang. Orang datang sekolah pun dialah bagi makan di masjid dia. Dan masjid dia tak pernah tutup 24 jam. Orang datang beribu. Lori singgah, bas singgah. Semua musafir singgah, mai semayang. Saya semayang di satu masjid. Semayang isyak. Saya semayang seorang di belakang. Dah lambat sampai, orang dah habis. Saya nak ceramah di Padang. Setumpang semayang di masjid. Waktu saya semayang tu, datang satu pakcik. Sambil dia tutup switch, dia cakap, cepat sikit, nak tutup dah masjid. Sambil dia tutup. Saya pun anggap, okey. Macam mana orang nak datang masjid kalau awak tutup pintu? Macam mana orang nak mengadu pada Allah? Awak halau orang yang sedang beriktikaf. Macam mana budak-budak nak datang masjid? Kanak-kanak dilarang bawa masuk dalam masjid. Habis. Dilarang tidur dalam masjid. Habis. Nasib baik dia tak tulis. Dilarang menangis dalam masjid. Sebab ada orang tuan-tuan duduk dalam masjid dia menangis. Hutang dia banyak. Alung cari dia di rumah. Pejabat alung cari. Dia rasa satu tempat yang orang takkan cari dia. Masjid. Elok masuk masjid. Minta maaf, masjid tutup, pergi tempat lain. Tuan-tuan, masjid ini adalah tempat untuk kita. Sebab Rasulullah mencintai masjid. Rasulullah menghidupkan masjid. Penyelesaian masalah masjid. Sebab tu kalaulah kita boleh hidupkan masjid kita macam Rasulullah buat. Sebab tuan-tuan, di luar sana ramai orang masalah. Ada orang masalah keluarga. Dia tak tahu nak pergi mana. Rasulullah ada tak masalah keluarga? Ada. Bila Rasulullah ada masalah keluarga, Rasulullah duduk dalam masjid. Isteri Nabi bila tengok Nabi duduk di masjid tak balik-balik, isteri Nabi tahu dah Nabi kecil hati dengan dia orang. Nabi Muhammad kalau terasa hati dengan isteri dia, Nabi duduk dalam masjid. Kita hari ni kalau terasa hati dengan orang, pergi mana? Jambatan Pulau Pinang. Nak terjun. Sebab dengar khutbah pun langit sangat. Cuba khutbah tu turun ke bumi sikit. Janganlah terlalu tinggi sangat. Sampai orang tu, apa manfaat khutbah untuk kami? Cuba kita membumikan khutbah. Dalam kampung kita pada 2 hari lepas, kejadian pecah rumah melibatkan 3 buah. Rumah Haji Dolah, rumah Kak Nak Janda,
dan rumah Husin Lompoyang. Perkara ini sangat menyedihkan kita sebagai warga kampung. Bertegak begini. Saya mendapat maklumat daripada polis yang melakukan rondaan dan penyiasatan bahawa perompak ini menaiki sebuah kenderaan. Tuan-tuan, tolong tengok kenderaan ini. Pastikan kunci pintu. Itu nama khutbah. Ini kadang-kadang ni sempena Hari Immigration Sedunia. Immigration sedunia. Immigration merupakan satu badan. Padahal kita tak ada pasport pun. Tu nama dia meninggi sangat. Turun ke tanah balik. Tuan-tuan, dalam kampung kita daripada perangkaan polis, ada 7 kes melibatkan dadah dalam kampung kita. Jangan benci pada mak bapak yang anak dia isap dadah. Tak ada siapa anak-anak yang mak bapak dia menggalakkan isap dadah. Ini saya pesan sebagai khatib ni. Oh, itu dah berkhutbah. Tolong keluarga kampung kita yang anak dia isap dadah. Bukan memboikot. Cerita tuan-tuan. Macam mana cara nak kenal anak-anak yang isap dadah? Boleh bagi tahu. Panggil abang polis pergi cerita. Bang, tolong baca khutbah cerita tentang mengenal. Saya tengok satu budak tuan-tuan. Dia punya langit-langit ni. Mak dia bawa saya, bawa langit-langit, tunjuk langit. Rupanya anak dia hidugam. Hidugam ni, dia lubang tang sini ni. Melekuk sini. Duk bawa plastik tu. Saya tanya dekat dia, dia beli duit beli gam ni, ambil duit pada mana kak? Pada bapak dia. Oh. Bapak dia pun hidugam juga ustaz. Astaghfirullahaladzim. Apa yang penting kerja sama. Lepas pak sedut, anak pula sedut. Lama dua-dua pergi planet marah. Cara nak kenal dia apa? Langit-langit ni berlubang. Berlubang ni. Balik sekali lagi bang, cuba suruh anak kita nganga. Kak, hitam lubang dalam ni. Oh, ini tahap kritikal. Dan kita sebagai bercakap pada adik-adik yang hisap dadah, abang-abang yang hisap dadah, kakak-kakak yang hisap dadah. Bang, di Malaysia, orang yang hisap dadah ni, dia ambil letak di sini. Kalau dia penjawat kerajaan, dia masuk secara sukarela, insya-Allah kita repair dia balik, kita perbaiki dia balik. Kerja dia pun tak dibuang, duduk sini. Saya dah pergi tuan-tuan tempat tu. Kerja saya masuk tempat pemulihan akhlak. Kerja saya masuk penjara. Kerja saya pergi masuk tempat dadah. Saya tengok akak-akak yang isap dadah ni, Allah, Kak Sung weh. Mana dia Kak Sung balik apa? Hilang dah Kak Sung, tinggal beg lagi. Yang isap dadah ni Kak Nak weh, bukan budak muda. Mak orang. Tok orang. Yang isap dadah ni bukan budak-budak muda. Tok lebay pun ada. Janggut putih duduk dengar ceramah saya ni. Yang ni pun hisap ke? Macam mana tak duduk geleng kepala. Saya masuk penjara, yang ni belah ni laki-laki, belah ni perempuan. Duduk bersila depan saya. Saya tengok akak-akak ni apalah kesalahan mereka ni. Saya tengok hak jantan pula, mata ni buta sebelah. Kena tetak ni. Ni samsing kampung dusun ni. Sarik dul ke apa ni. Ada yang senyum, ada yang tak senyum. Gini dengar ceramah saya. Saya kata tuan-tuan, kita mulakan dahulu dengan membaca surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia orang boleh baca Al-Kahfi. Tuan-tuan tahu tak siapa yang paling kuat baca? Yang samsing kampung dusun tu. Anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyimal. Dia paling kuat. Lah.
Saat lagi saya kata, jom tuan-tuan kita selawat sikit. Selawat tafrijah. Allahumma salli. Dia paling kuat. Bergema dia masjid surau. Rupa-rupanya tuan-tuan, di Malaysia, yang dadah, yang jenayah, duduk dalam penjara tu, mereka hafal Quran, mereka baca Quran, mereka baca kitab, mereka belajar agama. Baru ni reporter tanya Ustaz, Ustaz boleh ulas sikit tentang penunggang-penunggang agama sekarang ni? Macam-macam jenayah yang dia orang buat. Saya cakap, janganlah guna agama. Banyak lagi orang buat salah. Kenapa awak tak panggil penunggang? Ada orang sukan buat salah. Ada, kenapa tak panggil penunggang sukan? Ada orang politik yang buat salah. Ada, panggillah penunggang politik. Ada mak bapak yang buat salah. Ada, panggillah penunggang mak bapak. Yang tu hampa tak panggil. Saya kata, bila tengok orang agama je, hampa kait dengan agama. Penunggang agama. Tak kena lah. Sama ada dia orang agama ke, dia orang tak agama ke. Kalau dia buat salah, undang-undang tetap undang-undang. Jatuhkan hukum. Kita tak boleh nak depend ke apa. Itu dia buat salah. Mahkamah dah putus, hakim dah letak itu. Kita akur. Saya cakap nombor satu. Hormat undang-undang. Yang kedua, Kak, reporter tu 2 orang. Saya kata, orang yang dihukum ni, Kak, kita nampak dia salah. Tapi kita yang tak dihukum, kita tak nampak kita salah. Padahal kita lagi banyak salah. Yang tu lagi bahaya. Kita mengumpat, kita memfitnah, kita memaki. Yang tu tak masuk penjara. Sekurang-kurangnya dia orang duduk dalam penjara, dia orang tobat, Kak. Nombor 3. Siapa pun kita, jangan melanggar undang-undang. Baik undang-undang agama ataupun undang-undang negara. Akur. Dan saya cakap pada reporter tu. Saya kata, saya masuk dalam penjara. Saya tengok macam mana mereka dibentuk. Termasuklah yang hisap dadah. Kadang-kadang apa yang mereka duduk dalam penjara, kita tak dapat di luar. Apa dia, Ustaz? Ada satu penjara saya pergi, tuan-tuan. Dalam penjara mereka ada sistem pondok. Mereka belajar 10 kitab sehari. Bayangkan kalau 5 tahun, 2 tahun dalam penjara menghadap kitab. Agak-agak keluar nanti jadi apa? Mereka boleh hafal Quran dalam penjara. Kita yang tak masuk penjara ni pun tak hafal Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi abang-abang kalau nak rasa nak hafal Quran, jangan buat salah pula. Jadi, jom kita tolong menolong. Jangan kita kutuk mengutuk sesama kita. Kalau kita tak bantu masyarakat kita, keluarga yang susah, itu bukanlah yang dianjur oleh Rasulullah. Rasulullah, dia menganjurkan kita berkasih sayang. Bukan berpecah belah. Bukan benci membenci. Bukan boikot memboikot. Rasulullah, kalau ada orang nak sampaikan pada dia cerita tentang orang lain, Nabi kata, stop. Aku takkan dan aku tak suka mendengar cerita tentang orang lain, sedangkan lepas ni aku nak jumpa dia. Aku tak mau dengar. Saat lagi hati aku lain pada orang tu. Tuan-tuan, yang terakhir saya nak sebut pada tuan-tuan. Nabi Muhammad itu ialah burhan. Nombor 1, Al-Quran itu burhan. Nombor 2, Nabi Muhammad itulah batang tubuhnya, perkataannya itulah burhan. Ada satu penyakit, nama dia penyakit Ain. Saya ulang balik. Namanya penyakit Ain. Penyakit ni, mata. Oh, mata merah kau, Ustaz? Tak. Tu sakit mata. Orang Melayu ada sebut, dari kerana mata yang mempunyai kuasa. Mata ada kuasa. Siapa cakap? Ar-Azmi. Tahun 50-an. Ada satu penyakit, nama dia penyakit Ain. Apa dia penyakit Ain?
penyakit daripada panahan mata. Orang yang hasad, orang yang iri hati dengan kita. Bila dia tengok kita, dia puji kita, dia tengok kita, dia keji kita, kita akan ditimpa dengan penyakit, nama dia penyakit ain. Dia tengok anak kita, alah comelnya cucu opa, alah la 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 la. Balik demam budak tu. Dia puji, dia tak niat jahat. Tapi dia ada penyakit ain kena ke anak kita. Ataupun dia jahat, dia benci dengan cucu kita. Tapi dah kita ada, dia terpaksalah puji, buat-buat puji. Alah la la cucu opa, menyampah aku. Alah la la la, nampak tu. Budak tu pun kena penyakit ain. Apa tanda-tanda penyakit ain? Satu, susah tidur. Susah tidur. Penyakit tak boleh tidur. Insomnia nama dia ni. Tak boleh tidur. Itu tanda-tanda kena ain. Dua, jantung laju. Susah hati. Tiga, sat-sat pingsan. Duduk saja lagi pingsan. Itu tanda-tanda kena penyakit ain. Empat, kulit jadi tak elok. Kulit jadi kusam, menggerutu. Kulit jadi tak elok. Kadang-kadang orang panggil zaman sekarang ni eczema ke eczema. Hak budak-budak lah. Banyak tanda-tanda yang dikatakan penyakit ain. Sampai Nabi sebut yang banyak orang mati ni kerana ain. Jadi tuan-tuan, saya secara peribadi saya pun tak tahu mula-mula ni. Saya pun kena agak penyakit ain. Ada orang yang puji, ada orang yang keji. Okey Ustaz, kalau dia tengok kita, dia puji kita, amboi sedap sungguhlah, pandai hang masak ni. Akak, Allahu Akbar, tak ada apalah, biasa Ustaz. Amboi cantiknya menantu kamu sup, subhanallah, masya Allah, biasa je, kentut busuk juga. Cantiknya isteri kamu Din, subhanallah, masya Allah, tak ada apalah, tengah muda lawa lah. Amboi segaknya kamu sup, masya Allah, subhanallah, hasbunallah. Cantiknya kereta awak Din, hadza min fadli Rabbi. Tiap-tiap kali orang puji kita, tuan-tuan sebutlah kalimah Allah. Maka penyakit ainnya tidak terkena. Jangan bila orang puji, comelnya menantu kamu Tima, tengoklah siapa opahnya. Sudah tuan-tuan. Malam tu sawan budak tu kan. Segaknya menantu kamu sup, aku milihnya. Aku pergi cari Nun di Iraq tu. Oi. Cantiknya kereta kamu Din, tengoklah. Saya ni kereta Cokia ni dah lah. Lepas tu aksiden depan tu. Jadi nombor satu, saya minta kalau orang puji kita, kalau orang tengok kita, orang puji kita, tuan-tuan sebutlah Masya Allah, Tabarakallah, Allahu Akbar, Subhanallah, hadza min fadli Rabbi. Tak kira lah. Orang puji anak kita, Allah putihnya macam Mak Saleh. Subhanallah, biasa dah kak. Oi, saya minum susu soya dulu waktu mengandung. Dah, subhanallah. Jaga ain. Dua, tuan-tuan yang kena penyakit ain, apa ubat dia? Ambil air semayang. Ambil air semayang. Air semayang tu tuan-tuan tadah dalam baldi, dalam besen. Ambil air semayang, simpan air dia, simpan air dia, pergi mandikan orang yang kena ain. Budak yang sawan tadi, eczema tadi, yang pingsan tadi, yang tak boleh tidur tadi, yang kulit tak elok tadi, mandikan dengan air wuduk. Tiga. Yang ni yang saya rasa tuan-tuan, yang saya sebut tadi.
Abang yang duk iring saya tu daripada depan sampai depan situ, dia duk tanya saya, "Ustaz dah sihat ke?" "Sihat dah." "Ayah saya macam ustaz lah, tapi pun sihat lah." "Ustaz sihat lah?" 2 kali dia tanya. Jarang orang tanya saya, "Ustaz sakit ke?" Semua tanya, "Ustaz sihat ke?" Doa tu tak. Sampai makcik tu pun tanya, "Ustaz sihat ke?" "Sihat." Kenapa? Sebab hari tu kulit saya tak elok. Kulit saya jadi macam katak puru. Satu badan ni tuan-tuan, macam katak. Tu yang Maui buat filem saya tu, Zim Al-Kazim tu. Saya tunjuk tangan saya ni, mereka solek tangan saya ni. Itu solekkan, ya, takkan nak tunjuk paha. Tak kira nampak aurat saya, tapi saya tunjuk kat tangan. Benda itu satu badan. Saya berubat di mana? 15 pakar. Doktor. Hospital pakar. Dan doktor kata tak tahu penyakit ni penyakit apa. Sampai dia orang nak bubuhkan penyakit ni sindrom Kazim. Tak glamour langsung. "Awak terkena sindrom Kazim." Saya kata kalau surau Kazim cantik Sindrom pula. Tak mau. Dia orang ambil daging saya. Tak ada penyakit. Dia orang kikih ni kulit-kulit saya ni. Kuku saya, rambut saya, darah saya, semua saya bagi. Tapi negatif, tak ada penyakit. Subhanallah, Masya Allah. Jadi macam mana Ustaz? Kulit saya ni, dia keluar darah. Sebab tu tuan-tuan ingat balik, saya buat live, keluar surat khabar, keluar dalam TV, saya pakai topeng. Sebab kalau saya buka, macam kena toreh dengan pisau belit. Satu badan ni. Lepas tu dia naik biji-biji, menggelembung jadi macam katak. Saya takut. Nak keluar rumah malu. Sik baik isteri saya tak lari, tinggalkan saya. Dia sabar. Tak tahu kalau hak lain lari entah. Dia pun bagi dekat saya minum kopi 3 in 1. Satu petang. "Mama, ayah mana boleh minum 3 in 1? Tak sesuai, kencing manis apa semua ni." Dia kata, "Minumlah abang oi. Nanti mati tak boleh minum dah." Mati tak boleh minum dah. Waktu itulah saya terfikir, aku ni penyakit katak puru. Aku ni ada kencing manis. Kenapa aku tak berubat dengan satu herba buah nama dia peria katak? Datang idea berubat dengan peria katak. Saya pun telefon kawan saya, satu orang doktor, profesor di universiti buat kajian. Dia keluarkan tebal tu. Peria katak campur dengan susu. Saya kata, okey, cuba campur susu ni, cuba peria katak, cuba campur yang ni. Dia orang pun siap, dia pun hantar kat saya. Bila saya minum, pening kepala. Pusing. Saya kata, tak boleh, susu awal lembu tak boleh. Ambil susu kambing. Campur balik susu kambing, datang balik. Yang ni okey. Nama apa ni? Susu Al-Kazim. Kopi Al-Kazim. Hari ni kopi Al-Kazim ada di rumah tuan-tuan. Kalaulah saya tak kena katak puru, tak terbit pun kopi Al-Kazim. Hari ni sampai ke Singapura, Ustaz, saya tiap-tiap hari minum kopi Al-Kazim. Kencing manis pun turun, kulit pun cantik. Tapi yang tu, saya tak nak cerita. Saya nak cerita bahawa tuan-tuan sakit, sabar. Ada benda lain Allah nak bagi. Apa dia, Ustaz? Saya tak pakai baju, saya tak boleh tidur, badan saya sakit, berdarah. Ambil wuduk pedih, mandi pedih. Setahun. Doktor kata, habis dah rawatan setakat ni ya, ubat tak ada. Okey doktor, izinkan saya berubat dengan cara saya.
Saya mula buat rawatan. Kawan nu datang tolong. Segala tok datang. Tok rimau, tok singa, semua datang. Alhamdulillah. Tok singa pun datang. Alhamdulillah. Tak lega-lega juga. Tak lega. Sampailah pada satu malam. Sampai satu malam. Yang ni saya tak mau cerita. Bila habis, saya terbangun, saya kejut isteri saya. Mama, air mata dah mengalir, basah lenjun dah baju. Mama ni, isteri saya tidur atas katil. Saya duduk di bawah, duduk semayang. Dah tak boleh tidur. Saya tertidur tengah semayang tu, habis semayang tu saya tertidur atas sejadah. Saya pun bila dapat tu tuan-tuan, pagi besok saya telefon PA saya, kau cari tiket ke Madinah secepat mungkin. Saya pun pergi ke Madinah 3 hari. Saya cari telaga Rasulullah yang belum ditutup. Saya cari daripada Madinah dengan kawan saya, dengan satu orang Arab. Dapat jumpa. 2,5 jam daripada Madinah. Saya ambil air dia, saya minum, saya mandi, saya minum, saya mandi. Pergi pula satu lagi, minum, mandi. Saya isi dalam tong, saya bawa balik ke hotel, 8 tong. 4 yang ini, 4 yang sana. 3 hari saya duduk tuan-tuan, luka jadi kering. Tidak lagi bleeding. Kecut ni satu badan ni, yang merah menyala di badan ni, habis 3 hari. Alhamdulillah sampai sekarang. Di mana Ustaz buat? Di telaga Rasulullah yang belum tutup, yang Nabi ludah air dalam dia. Saya cari sampai dapat. Dalam dunia ni, kebajikan dia, kebaikan Rasulullah saya rasa. Bayangkan kita besok di hari kiamat. Siapa nak tolong kalau bukan dia? Saya dah tak larat pakai krim tuan-tuan. Saya tak larat nak makan ubat dah. Nak sapu ni Allah setahun. Orang nak tengok saya pun geli tau. Kalau tuan-tuan tengok dalam filem Zim ala Kazim tu. Waktu scene saya duduk sakit. Isteri saya di sebelah. Datang bomo-bomo nak berubat saya. Tuan-tuan tengok ni. Tak lama lagi keluar dalam Netflix ni. Estrofa habis lah. Panggung wayang habis lah. Netflix pula. Yang mana belum tengok. Waktu saya berbaring tu. Kain plekat saya terangkat. Kameraman tu ambil gambar tu. Dia nampak kaki saya tu. Kalau tuan-tuan nak tengok dalam filem tu ada. Jadi tuan-tuan, saya rasa macam mana kalau kita ni dapat pertolongan, dapat kebaikan. Saya rasa tak? Bila saya mandi air telaga Nabi tu, rasa macam satu benda besar keluar daripada badan saya tu. Rasa bum keluar. Ringan lepas tu. Tadi Datuk Fuad tanya pada saya, Ustaz sihat lah? Sihat. Alhamdulillah. Padahal tuan-tuan, setahun saya menderita. Kenapa Ustaz? Itulah nama dia Ain. Orang bakar gambar saya. Saya pergi langkah pula. Saya tak perasan gambar saya. Dia orang bakar dalam kotak. Bila saya dah langkah, saya tengok gambar saya terbakar dengan habu, dengan semua ada. Dan masa itu saya tak sempat nak matikan benda tu. Sebab masa itu ada satu Tan Sri duduk tunggu saya. Saya kata pada anak buah saya di belakang dewan tu, tempat laluan saya tu, ada orang bakar gambar saya. Kamu baca surah ni, kamu baca surah ni, kamu siram dengan air, kamu buang. Sehari lepas tu tuan-tuan, dia main bengkak kaki saya. Doktor belah kaki saya ni, merebak satu badan. Dan saya tak boleh tidur berapa lama. Ubat dia apa? Mandi saja tuan-tuan. Subhanallah. Mandi air telaga Nabi saja tuan-tuan. Kalaulah di dunia macam itu, berkatnya Rasulullah, tolong bayangkan nanti di hari kiamat. Jom tuan-tuan.
sayang Rasulullah, cinta Rasulullah. Kalau ada ujian sampai pada kita, ingat, penamatnya adalah satu benda yang hebat. Sebab tu saya tak pernah marah saya sakit. Sebab bila saya sakit, malam tu, satu nikmat yang paling besar, yang segala-gala tak boleh lawan nikmat itu. Saya nampak, saya jumpa dia doa, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Besok lusanya terus saya terbang, tuan-tuan. Jom, mudah-mudahan Rasulullah beri syafaat pada kita dan kita mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan selawat ke atas Nabi. Kita bangun sama-sama dan kita jemput kumpulan nasyid kita untuk sama-sama berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Kita mimpuk YBV kita, Tuan Abdullah. Alam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila Tuan Abdullah, Datuk Fuad. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghari, anta misbahu suduri, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fakhafat minhul buduru, misla husnika ma ra'ayna qattu ya wala sururi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.